Terima kasih, Mas. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dengan pelaksanaan cukai keuntungan modal CGT mulai 1 Mac 2024, kerajaan mengunjurkan tambahan hasil sekitar 800 juta ringgit setahun berdasarkan trend pindah milik saham semenjak beberapa tahun terkini. Hasil daripada sesi perbincangan dengan pemain industri pasaran modal mengenai kesan CGT ke atas agihan keuntungan kepada pemegang unit, kerajaan telah bersetuju untuk mengecualikan unit amanah daripada kenaan CGT berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024 sehingga 31 Disember 2028. Kerajaan turut memberi pengecualian CGT ke atas keuntungan daripada pelupusan aset modal asing oleh unit amanah yang diremitkan ke Malaysia. Sudah pasti pengecualian ini akan memberi kesan pengurangan kepada unjuran hasil yang bakal diperoleh daripada pelaksanaan CGT. Namun demikian, kerajaan berpandangan bahawa pengecualian CGT ke atas unit amanah akan membantu melonjakkan lagi prestasi pasaran modal di samping memberi manfaat sepenuhnya kepada lebih 90% pelabur individu yang membuat pelaburan dalam industri tersebut. Pengecualian ini juga bertujuan untuk memastikan unit amanah kekal sebagai pilihan pelaburan yang menarik pada masa hadapan dan boleh diakses oleh rakyat. Selain itu, ia turut memberi manfaat melalui pulangan yang lebih kepada para pelabur individu di mana kebanyakan mereka terdiri daripada mereka yang dalam golongan pra-persaraan dan awal persaraan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Soalan saya ialah berkenaan dengan unjuran kerajaan, berapakah kehilangan hasil yang diunjurkan oleh kerajaan, tetapi Timbalan Menteri tidak memberikan sebarang angka. Saya fikir mungkin kerana kerajaan masih lagi dalam peringkat kajian untuk menentukan berapakah angka. Jadi soalan saya ialah saya menyokong apabila CGT ini tidak dikenakan kepada syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa saham, kerana kalau dikenakan ia pasti akan berlaku iklim yang tidak sihat di bursa saham. Cuma tidakkah kerajaan boleh memperluaskan lagi pengecualian yang telah diperkenalkan itu, kerana syarikat yang tidak tersenarai di bursa saham ini biasanya terdiri daripada golongan M40 dan mungkin juga B40. Contohnya tempoh pemilikan saham tersebut mungkin kurang daripada 3 tahun atau tempoh-tempoh tertentu. Jadi adakah kerajaan sedang mempertimbangkan untuk memperluaskan lagi pengecualian itu bagi memberikan lebih lagi buffer kepada pemilik-pemilik saham yang tidak tersenarai di bursa saham? Terima kasih. Terima kasih. Puan Yang Dipertua, pada setakat ini ada 4 pengecualian telah dilakukan. Pengecualian adalah cukai keuntungan modal akan diberikan kepada pelupusan saham tidak tersenarai bagi aktiviti-aktiviti perniagaan seperti tawaran awam permulaan, initial public offering IPO dengan izin, penstrukturan syarikat dalam kumpulan yang sama, internal restructuring, syarikat modal terroka dan unit amanah. Pada masa sekarang, ini merupakan 4 kumpulan yang dikecualikan daripada CGT. Dan saya pun faham, saya mengambil cadangan yang berhormat, kita akan mengkaji dengan lebih lanjut lagi juga. Miri. Terima kasih Tuan Betul-betul. Berkenaan dengan CGT, kerajaan telah mengenakan cukai ini ke atas foreign source income dengan izin. Adakah ini akan menjejaskan syarikat Malaysia untuk membawa pulang pendapatan akibat pengenalan cukai ini? Dan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai ini bagi saham tersenarai juga? Terima kasih Puan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan telah mencadangkan untuk mengenakan CGT ke atas keuntungan daripada pelupusan semua jenis aset modal yang terbit dari 2 negara Foreign Source Income FSI dengan izin dan dibawa masuk ke Malaysia mulai 1 Januari 2024 pada kadar cukai corporate semasa iaitu antara 15% sehingga 24%. Hasrat utama kerajaan mengenakan cukai ini adalah bagi memenuhi komitmen antarabangsa bagi menangani isu situasi double non-taxation transaksi rentas sempadan di bawah European Union Code of Conduct Group dengan izin dan bukannya untuk meningkatkan kutipan hasil cukai semata-mata.
Pelaksanaan CGT FSI ini adalah dalam bentuk perluasan skop kepada foreign source income. Dengan izin sedia ada yang selama ini meliputi pendapatan dividen, faedah sewa dan royalty. Malaysia mengambil pendekatan yang sama seperti Singapura dan Hong Kong dalam melaksanakan CGT FSI seperti mana ditetapkan dan dipersetujui oleh pihak EU COCG, di mana pengecualian cukai akan diberikan kepada syarikat residen Malaysia termasuk unit amanah yang memenuhi syarat substansif ekonomi, iaitu menggaji bilangan pekerja yang mencukupi dan mempunyai perbelanjaan operasi yang mencukupi. Sekian, terima kasih. Tuan Muhammad Syafizan Haziq